Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi untuk hari ini kita akan sambung untuk lokus dalam dua dimensi. Okey, sebenarnya cikgu dah terangkan cara untuk menentukan lokus. Jadi hari ini kita akan membina lokus dan cikgu akan ulang balik macam mana nak tentukan lokus supaya mungkin ada yang dah lupa. Jadi kita boleh ingat semula, menentukan, kita tentukan balik apa lokus dia dan kita bina lokus tersebut. Okey, ini adalah ringkasan lokus kita. Okey, kita ada 5 lokus semuanya dan iaitu bulatan, pembahagi dua sama seranjang, sepasang garis lurus selari, satu garis lurus dan pembahagi dua sama sudut. Dan dia bergantung pada keadaan apa? Ini keadaannya, iaitu satu titik tetap, dua titik tetap, satu garis lurus, dua garis lurus selari dan garis lurus bersilang. Okey, tips dia di sini, macam cikgu dah pernah sebut dengan kamu, ialah kamu mengenal pasti daripada perkataan dari. Ini dari satu titik tetap. Bila dia adalah satu titik tetap, lokus dia adalah bulatan. Okey, ini bulatan kita punya lokus. Dan untuk yang kedua, ini dari dua titik tetap. Dia adalah pembahagi dua sama seranjang. Yang ketiga, dari satu garis lurus, iaitu sepasang garis lurus selari. Yang keempat, dua, okey, ini dari dua garis lurus selari. Okey, dia adalah satu garis lurus dan yang kelima dia adalah dua garis lurus bersilang. Kesimpulannya, kamu kena ingat keadaan dia ada 5. Sama ada dia titik ataupun garis. Okey, kalau titik ni pula kita ada satu titik dan kita ada dua titik. Satu titik mesti bulatan, dua titik adalah pembahagi dua sama seranjang. Okey, kalau dalam keadaan garis, kita ada satu garis dan kita ada keadaan dua garis. Untuk satu garis, dia adalah sepasang garis lurus selari. Dan untuk dua garis ni, kita kena tengok keadaan sama ada dia selari ataupun bersilang. Okey. Kalau selari, dua garis ini adalah selari, dia tidak bersilang, lokus kita adalah satu garis lurus dan sekiranya dua garis ini bersilang, dia adalah pembahagi dua sama sudut. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama adalah bina lokus bagi titik P yang sentiasa berjarak 3 cm dari satu titik tetap O. Jadi kita tentukan dulu apa dia punya lokus sebelum boleh lukis. Jadi di sini dari satu titik tetap O. Okey, maksudnya kita ada, disebutlah satu titik tetap O. Jadi, satu titik, ingat tadi yang cikgu sebut, bila satu titik, lokus dia adalah bulatan. Jadi, maksudnya kita kena lukis bulatan berjarak 3 cm. Sini dah sebut 3 cm. Dari mana? Dari titik O. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak lukis pula. Okey, sekarang kita nak melukis lokus. Okey, kita dah tahu lokus dia adalah bulatan. Jadi kita kena lukis bulatan di titik O ini, jaraknya berapa tadi? 3 cm. Jadi kita keluarkan kita punya jangka lukis. Okey, ini jangka lukis. Okey, yang tajam letakkan di titik O. Okey, buka jaraan ini 3 cm sebab tadi dia sebut 3 cm. Okey, 3 cm. Kemudian kita buat satu bulatan. Okey, buat satu bulatan. Jadi kita dapatlah kita punya lokus kita. Mana lokus kita ini? Bulatan ini adalah lokus kita. Okey, untuk yang kedua. Okey, contoh yang kedua adalah dia kata bina lokus bagi titik P berjarak sama dari dua titik tetap M dan N. Jadi perkataan dari
Ayat di belakang akan menentukan apa lokus dia. Sini dia sebut 2 titik tetap M dan N. 2 titik, bukan sebut garis, titik. Jadi bila 2 titik, ingat balik yang cikgu sebut tadi awal-awal. Jadi lokus di sini adalah pembahagi 2 sama serenjang. Okey, ingat lagi macam mana nak lukis pembahagi 2 sama serenjang? Okey, kita tengok macam mana nak lukis pembahagi 2 sama serenjang. Okey, sekarang kita nak lukis lokusnya, iaitu pembahagi 2 sama serenjang. Kita ulang balik. Mana tahu kamu dah lupa cara nak melukis pembahagi 2 sama serenjang. Okey, di sini kita ada 2 titik, iaitu M, M dan N. Jadi untuk lukis pembahagi 2 sama serenjang, kita akan menggunakan kita punya jangka lukis. Okey, yang tajam ni kita letak pada salah satu titik dulu. Okey, contoh kita letak di titik M. Kemudian kita buka ini, jarak dia. Kejap. Kita buka jarak dia lebih daripada separuh. Okey? Maksudnya jangan terlampau kecil. Sebab kalau kecil, kita takkan dapat dia punya persilangan. Kita nak bersilang. Okey, mesti lebih daripada separuh. Jangan pula terlebih. Okey? 3 suku lah. Okey, katakan begini. Tidak perlu ukur pun, tarik saja. Agak-agak dia lebih daripada separuh. Kemudian kita buat garisan. Okey, buat satu lengkung. Mungkin mula dari bawah. Okey. Dah siap, kita angkat kita punya jangka lukis, letak pada N pula dengan bukaan yang sama ya. Jangan diubah. Okey, kita tarik saja. Okey, kita buat sebelah lagi. Okey, dah dapat begini. Persilangan ini dengan ini kita gariskan. Okey, kita gariskan. Ini ke sini. Jadi, kalau dia tanya, mana kita punya lokus? Okey, untuk ini, lokus dia adalah ini. Pembahagi 2 sama serenjang ini. Garisan ini yang kita akan labelkan sebagai lokus. Okey, sekarang kita... Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Okey, untuk contoh yang ketiga, Raja menunjukkan satu garis AB dilukis pada grid segi 4 bersisi 1 unit. Okey. Setiap ini bersisi 1 unit. Pada Raja, lukiskan lokus bagi titik X yang sentiasa bergerak 3 unit dari garis AB. Jadi dari garis AB. Bila disebut garis, kita tahu dia adalah keadaan dia adalah garis. Berapa garis? AB. Tengok lukisan AB di sini. Berapa garis? 1. Jadi bila dia adalah satu garis, lokus kita adalah sepasang garis selari. Kita tengok macam mana kita nak melukis. Okey, sekarang kita lukis lokus. Lokus yang tadi adalah sepasang garis selari. Bila dia selari, mesti dah dia selari terhadap garisan AB. Jadi dia akan satu di atas, satu di bawah. Kalau dia menetap begini, garis selari dia adalah di sebelah kanan dan kiri. Okey, tadi dia dah sebut dia mestilah 3 unit. Kalau dalam unit, kita kira saja petak. Kalau diberi sentimeter, kita kena ukur lah berapa sentimeter. Okey, soalan kata 3 unit. Jadi maksudnya dari garis AB ni kita kena kira 3 unit, 3 petak, kemudian kita buat satu garis di atas dan 3 unit di bawah. Kita buat satu garis. Okey? Okey. Jadi 1, 2, 3. Jadi kita punya lokus 1 di atas ini. Dan 1, 2, 3. Jadi lokus kita di bawah ini. Jadi ini warna pink, garis yang warna pink ini adalah lokus bagi garis lurus AB. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang keempat. Raja menunjukkan segi 4 tepat ABCD
Okey. Yang dilukis pada grid segi 4 persisi 1 unit, lukis locus X yang berjarak sama dari garis AB dan DC. Dari disebut garis. Jadi ini adalah garis. Disebut sini AB dan DC. Berapa garis ni? 2 garis. Okey, dia adalah 2 garis. Tapi bila 2 garis, kita perlu perhatikan keadaan sama dia bersilang atau tidak. Okey, tengok raja AB dan CD. Bersilang atau tidak? Tidak. Bila dia tidak, dia adalah satu garis lurus. Okey? Kita tengok cara nak melukis. Okey, untuk soalan ini kita nak melukis locus dia. Okey, diberi garis AB dan CD. Locus tadi disebut berjarak sama dari AB, CD dan dia adalah garis lurus. Dan bila dia berjarak sama, dia sebenarnya membahagikan antara AB dan CD. Garis lurus itu berada di antara AB dan CD dan membahagi sama rata. Jadi kita kira sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi garis lurus kita mesti berada di tengah. Jadi kita kira je. Jadi kalau 8 dia mesti 4. 4, 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi garisan tu adalah di sini. Okey. Jadi ini garisan ini adalah locus kepada garisan AB dan CD yang akan membahagi sama. Nampak kita buat. Ini locus dan dia adalah berjarak sama antara AB dan CD. Okey, dan akhir sekali kita ada bina locus bagi titik X yang berjarak sama dari 2 garis lurus PQ dan PN. Dari 2 garis lurus PQ dan PN. Disebut dia adalah 2 garis. Dan kita tengok keadaan dia. Bersilang atau tidak. Bila tengok raja PQ dan PN ini adalah bersilang. Okey, bila dia bersilang, dia adalah locusnya adalah pembahagi 2 sama sudut. Okey, jadi kita tengok macam mana nak melukis dia. Okey, bagi soalan ini, locusnya adalah pembahagi 2 sama sudut. Okey, untuk pembahagi 2 sama sudut, untuk garisan PQ dan PN, sebab 2 garis ini bersilang. Jadi, kita nak lukis pembahagi 2 sama sudut. Okey, untuk lukis pembahagi 2 sama sudut, kita akan gunakan kita punya jangka lukis. Okey. Untuk lukis pembahagi 2 sama sudut, yang pajar mesti diletakkan di tempat persilangan antara 2 garis lurus. Macam ni dia bersilang di P, jadi kita akan letakkan di P. Okey, dan bila kita letakkan di P, buka dia lebih daripada separuh garisan yang ada ini. Okey, ini kata ini adalah PQ. Tak salah PQ ataupun PN. Kita buka separuh. Okey, kita buat separuh. Kemudian kita buat satu garisan. Satu lengkuk yang memotong garisan ni lah PQ dan PN. Mesti ada pemotongan. Jangan kamu buat contohnya kejap. Jangan kamu buat begini. Kamu buat tidak ada persilangan. Kalau tidak ada persilangan tu maksudnya begini. Okey, tidak ada persilangan tu begini saja. Okey, ini adalah salah. Mesti ada persilangan. Ini pun tidak ada persilangan. Mesti ada. Okey. Jadi kita buka lebih daripada separuh. Okey. Kemudian pastikan dia ada persilangan. Jadi tarik ke atas sini dan bawah. Okey. Tak perlu buat bulatan penuh pun tidak apa. Okey. Kemudian kita angkat jangka lukis, letak di tempat persilangan. Sebab itu kita nak ada persilangan. Jangan ubah bukaan dia. Kita letak di tempat persilangan. Kemudian buat satu lekuk di atas sini. Tarik saja. Okey. Tarik saja. Kemudian pindahkan dia ke satu lagi punya persilangan. Sini pula. Okey. Kita buat satu lengkuk. Okey. Pastikan ada persilangan dengan yang tadi ini. Okey, bila dah ada persilangan,
kita gariskan daripada P ini ke persilangan tadi. Okey, daripada ini ke P. Okey, kita dapat jadi lokus kita adalah garisan berwarna pink ini. Itu pembahagi dua sudut antara garis PQ dan PN. Jadi, cikgu harap dengan penerangan itu tadi, kamu dapat menentukan lokus dan dapat membuat lokus sekaligus. Sebab ini, 5 ini lokus ini memang sangat-sangat penting untuk kamu ingat dan faham untuk membuat penyelesaian dalam bab lokus. Okey, cikgu harap jelas dan kamu dapat faham dan boleh buat latihan.